الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mulakan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil khawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah yang saya hormati seluruh pentadbiran agama Nur Iman, dan yang saya kasihi moderator kita pada pagi ini, Bonda Norini dan seterusnya, yang saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. 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 Dah sarapan, dah minum pagi, dah pergi jogging. Semua alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kena belajar untuk sentiasa positif. Hidup kita ini sentiasa mencari jalan untuk positif. Sebab nak jadi orang yang positif ini, kena sentiasa ada satu rohani yang amat luar biasa. Sebab itu kata ulama, antara makanan-makanan jasmani dan juga rohani. Jasmani itu adalah makanan luaran kita yang menjadikan tubuh kita bertenaga, yang menjadikan badan kita agak sedikit membesar, menjadikan tubuh kita semakin ada kekuatan. Itu semua dalam kekuatan jasmani. Yang mana jasmani ini kita kena ambil, tetapi jangan berlebih-lebihan. Macam pagi ini kita ambil dah jasmani, kita makan roti, mungkin kita minum teh, mungkin kita makan sesuatu yang menyebabkan kita bertenaga. Yang dikatakan dengan rohani ini, kata ulama, ada dua. Untuk makan rohani, ada dua. Bagi mereka yang nak menguatkan ruh, ruh kita ni ada makanan. Begitu juga dengan, bukan ruh saja, tetapi kita ada dua, ruh dengan syahwat. Yang menjadi mustahak, biarlah ruh yang memegang syahwat.
Jangan syahwat yang memegang ruh. Maknanya kalau nafsu kawal ruh, maka kita bertindak meluar batasan syarak. Tapi kalau ruh yang mengawal nafsu, ia sesuatu yang baik. Sebab tu kata ulama, antara makanan-makanan, makanan-makanan untuk kita kuatkan ruh kita. Ruh kita ni kena ada kekuatan untuk melawan nafsu syahwat yang tak baik. Apa dia? Iaitu ruh kita ni perlu diberi makan, iaitu dengan membaca Al-Quran. Mesti baca banyak-banyak Quran. Selalu baca Quran. Sebab tu gemonor iman tiap pagi baca Yasin, ada tazkirah. Itu makanan rohani. Dan juga yang kedua, kata ulama, banyakkan zikir kepada Allah. Zikirlah apa-apa zikir sekalipun supaya ruh kita jadi kuat. Dan yang ketiga, banyakkan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ia satu perkataan yang amat baik buat kita, untung dunia, untung juga akhirat. Maka hari ini, di samping kita makan benda yang menguatkan jasmani, pastikan kita juga ada makanan buat rohani. Dan yang keempat adalah menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebab dalam majlis ilmu ada peringatan. Dalam majlis ilmu ada ayat-ayat Quran. Dalam majlis ilmu ada hadis Nabi SAW. Ia adalah satu kekuatan bagi kita untuk rohani kita. Alhamdulillah. Sebab tu tahniah kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, yang istiqamah daripada subuh tadi menanti sampailah pada waktu duha, dan insyaAllah akan berterusan kuliah kita sampai pada waktu malam. Duduklah istiqamah. Duduk rapat-rapat, jangan tinggalkan majlis ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Hari ini kita sambung lagi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kita. Iaitu dalam hadis yang ke mana saya pun jadi lupa. Salah orang tua, lupa selalu. Wallahu a'lam. Pada muka surat 85 hadis ke-51. InsyaAllah. Sebelum saya mula, suara semua jelas nak? Jelas nak? Kalau jelas nak, alhamdulillah lah. InsyaAllah. Maka kita nak masuk satu lagi ayat ataupun hadis kita. Hadis ke-51, babu adabil walidi wa birrihi liwaladihi. Bab pada menyatakan adab seorang, adab seseorang ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Apa katanya? Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana al-Walid bin Muslim anil Walid bin Numair bin Ausin annahu sami'a abahu yaqul kanu yaqulun as-salahu minallahi wal adabu minal aba. Dhaiful isnad, daripada Al-Walid ibnu Numair ibnu Aus, bahasanya dia telah berkata ayahnya, dia telah mendengar ayahnya berkata, adalah mereka itu berkata kesalehan itu daripada Allah. Nampak? Kesalehan itu daripada Allah. Dan sedangkan adab itu daripada para ayah. Kenapa kita sebut soleh itu daripada Allah? Iman tak dapat diwarisi. Agama juga hanya boleh diwarisi, tetapi ilmunya mesti dicari. Untuk menentukan anak itu soleh ataupun tidak soleh, hanya kita mendidik agar menjadikan ia faham agama. Tetapi kesolehan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita kena faham konteks ayat ini. Tuan-tuan terahmati Allah. Soleh itu bukan kita boleh dapat daripada penilaian manusia. Soleh itu bukan kita boleh dapat hanya dengan kata-kata manusia. Sebaiknya antara kita yang mengatakan seseorang itu bertakwa pun kita tak boleh kata. Seseorang itu beriman pun kita tak boleh kata. Melainkan melalui hadis Nabi SAW. Melainkan melalui hadis Nabi SAW dan juga melalui kalam-kalam Al-Quran untuk menandakan dia seseorang beriman. Tetapi iman itu tak dapat diukur dan soleh itu juga tak dapat diukur hanya dengan perkataan. Tidaklah hanya dengan perkayaan
dan juga tindak tanduk di luar. Iman itu diukur dengan hati kita. Hati kita bersih, hati kita ikhlas, hati kita sentiasa mengharapkan pembalasan daripada Allah. Hati-hati inilah hati yang orang soleh. Sebab orang-orang soleh ini bukanlah kebiasaan bagi mereka-mereka seperti yang kita kata. Sebab orang soleh ini Allah muliakan mereka. Sebab tu Allah kata dalam Quran, mereka lelaki dan wanita yang beramal soleh. Maka untuk mencapai tahap kesolehan itu mesti kita beramal. Bukan hanya berilmu, tetapi dengan amal. Macam di dalam kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Menur Iman. Banyak hadis-hadis yang disampaikan. Banyak motivasi yang disampaikan. Banyak pengajaran yang disampaikan. Tentang tazkirah-tazkirah. Tentang kisah-kisah para Nabi. Tentang perkara yang menyebabkan masuk neraka. Tentang perkara-perkara sifat-sifat mazmumah. Semua itu telah kita telah kita pelajari. Tetapi tidak cukup hanya sekadar ilmu, tetapi tidak diamalkan. Sebagai contoh, Ustaz mengajar tentang solat tahajud. Ustaz mengajar tentang solat duha. Ustaz mengajar tentang solat sunat tasbih. Ustaz mengajar tentang tadabbur Al-Quran. Tetapi kita mendapatnya, tetapi tidak mengamalkan. Kesalehan itu tidak akan datang, melainkan dengan amal. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahawasanya lelaki dan perempuan yang beramal soleh. Nak soleh tak boleh duduk saja. Duduk saja gini tuan-tuan. Oh, dia duduk saja tuan-tuan. Duduk saja, dia tak buat apa-apa. Makna dia soleh tak jadi. Makna nak dapat darjat orang soleh ni, dia mesti beramal. Dan amal itu yang menjadikan dia soleh. Dan soleh itu tidak boleh dikatakan oleh manusia, melainkan penilaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok si fulan, Masya Allah, rajin baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa laqad zayyana as-sama. Tengok dia baca. Masya Allah, soleh. Tengok wajahnya, soleh. Sebab tu Nabi kata, tidak Allah melihat rupa paras kamu, tetapi Allah melihat hati kamu. Mungkin pada pandangan manusia nampak ternyata kamu baik. Dan bila ternyata dari pandangan manusia ternyata nampak kamu seperti mana seorang yang sangat-sangat alim. Sangat-sangat soleh. Tapi hati kamu busuk. Tapi hati kamu tidak bersih. Contoh yang perlu kita fahami. Sebab tu soleh ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita lakukan? Mesti jadi orang soleh. Sebab Allah kata dalam Quran, disediakan syurga bagi mereka-mereka yang beramal soleh. Ada orang kata, Ustaz, saya ni bukan orang soleh. Betul. Sebab yang menentukan sama ada kita soleh ataupun tidak soleh adalah Allah. Bila orang kata, tengok kau ni rajin pergi sembahyang. Aku tengok kau ni rajin, dengar majlis ilmu, baca Quran. Tengok rupa kau cakap pun baik. Masya Allah, soleh tu tengok kau ni. Kita tak boleh kata, tahu pun memang aku ni orang soleh. Tak boleh. Sebab soleh itu Allah saja yang menilai. Bagaimana kita nak dapat? Di saat padanya hari pembalasan di Yaumul Mahsyar. Saatnya di hari akhirat. Maka balasan bagi orang soleh ini adalah tempatnya adalah syurga. Bagi manusia, mungkin kita boleh menilai, Ustaz, dia tu anak yang soleh. Kenapa anak soleh? Sebab dia tu tolong ibunya. Dia solat berjemaah di masjid dengan majlis ilmu. Kalau tengok Ustaz, Allahu Akbar, sejuk hati mana soleh. Itu bukan salah. Tetapi itu doa kita kepada seseorang. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang soleh. Tetapi jangan pula saat orang memuji kamu orang yang baik, orang yang soleh, kamu rasa riak. Orang puji aku soleh. Ternyata mesti ada orang yang nak jadikan aku menantu. Na'udzubillah min zalik. Orang kata aku soleh. Ternyata mereka akan hormat kepada aku atas kesalehan itu. Itu ternyata salah. Itu ternyata tak betul. Tuan-tuan rahmati Allah. Soleh ini biar Allah yang tentukan. Di sana termasuk kita galangan-galangan orang yang saleh. Maka Allah sediakan bagi kita syurga. Hari ini tuan-tuan, pesan saya nak dapat soleh daripada Allah itu mesti beramal. Beramal bagaimana? Ibu-ibu, ayah-ayah sendiri tahu dah apa yang nak perlu beramal. Yang mana sebab silaturahim. Bagaimana nak berzikir, bagaimana nak baca Quran. Jangan hanya sekadar amalan itu tidak ada.
tetapi ilmu tu ada. Mesti beramal untuk mendapat kesalehan dan ditempatkan Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas maksud saya tentang soleh. Waktu soleh bukan senang. Kalau ibu-ibu tengok muka saya kan, pakai kopiah, pakai jubah kan, tengok muka ustaz cerah saja. Soleh betul tengok ustaz. Alhamdulillah. Itu kata pandangan kita. Tapi soleh yang sebenar, penilaian yang betul-betul menjadi ketentuannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sedangkan adab itu daripada para ayah. Anak-anak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Anak-anak ni istilah pada bahasa bapa borek anak rintik. Di sini kita kena faham. Bapa ini adalah penunjuk kepada anak-anak kita. Bapa ini adalah guru-guru. Bapa ni bahasa yang agak kasar. Kalau elok kata ayah, father. Father is example to our children. Our children. Example. We must a good example for our children. Because our children watch us. What we do, what we say. What we do, we say. Like a son, watch us. What you do some kind, he didn't follow. But sometimes you did satu benda yang amat buruk. Tuan rahmat Allah. Maaf cikgu, jangan marah kalau broken English bagi tahu. Maka bapa ni dia jadi guru yang pertama. Ni kita sebut. Guru pertama ni, bila mana tengok ayah dia, ayahnya tu perangai tak tentu. Tengok pakai begitu. Tengok dengan isteri begitu. Tengok dengan mak dia sendiri begitu. Dia akan jadi satu benda yang tak baik. Sebagai contoh kepada anak-anak. Bapa ni dia kena beradab. Ada tunjuk seorang teguhnya sebagai seorang pemimpin. Menunjukkan sesuatu jiwa seorang ayah. Jangan tunjuk seorang jiwa ayah yang menjadikan contoh kepada anak-anak. Ayah mesti kena rajin tolong si ibu. Besok anak-anak pun tolong si ibu. Ayah mesti selalu bersama si ibu agar besok anak-anak selalu bersama si ibu. Nampak? Ayah mesti tunjuk akhlak yang baik kepada si ibu agar anak-anak tidak melawan ibu. Semuanya datang daripada seorang ayah. Guru utama bagi seorang anak adalah ayah dan ibu. Maka kalau ayahnya menunjukkan satu sikap yang buruk, takut-takut menjadi ikutan. Sebab tu orang tua kata, kalau ada selisih faham, ada benda-benda yang agak perlu bertekak tinggi suara, jangan libatkan anak-anak. Jangan buat depan anak-anak, takut menjadi ikutan. Kan kadang kita biasalah dalam rumah tangga, mesti ada salah faham. Bila ada salah faham, ada kalanya kita terlepas kata. Ada salahnya kita salah faham, kita terlepas cakap. Ada kalanya kita marah si isteri, ada kalanya kita marah si ibu. Nanti anak-anak kalau kita tunjukkan pada mereka, dia kata kenapa ayah begitu? Teruknya ayah tu. Dia akan menjadi satu contoh negatif dalam dirinya. Sebab kata ulama, kanak-kanak ni ataupun remaja ataupun usia yang sedang meningkat naik seperti mana 7, 8, 9 tahun, mereka ni ada dua benda yang paling cepat mereka tangkap, iaitu mata dan juga telinga. Ini Allah jadikan kelebihan. Sebab tu budak-budak, apa yang dilihat dia akan buat, apa yang didengar dia akan cakap. Sebab tu ayah kalau marah pada si ibu, tak boleh dalam keadaan di hadapan anak-anak, kerana ia menjadi satu ideologi yang buruk, tangkapan yang buruk kepada seorang anak. Sebab tu bapa mesti ada adab. Walaupun semarah macam mana sekalipun, ingin melepaskannya mesti dengan adab supaya anak-anak tidak menjadi ikutan. Inilah yang dikatakan keadaban itu ataupun adab itu daripada para ayah. Para ayah ni dia mesti ada adab yang perlu ditunjukkan kepada seorang anak. Kalau si ayah tu menghisap rokok, si anak pun kata, ayah boleh hisap rokok. Kalau si ayah itu tak solat, maka si anak pun kata, ayah pun tak solat. Dia begitu saja. Dan mereka ni ada dua benda yang paling peka pada anak-anak ni ketika mana sedang meningkat dewasa.
telinga dan juga mata. Benda nampak, benda dengar, hak tu mereka buat. Sebab tu handphone kita boleh jadi tidak manfaat pada mereka. Sebab dalam handphone mereka tengok dan mereka dengar. Yang mana mereka berkehendak buat, mereka buat. Mana mereka berkehendak dengar, mereka akan dengar. Ada kalanya buat itu sesuatu maksiat. Kena pula dalam Facebook, dalam Instagram, kebanyakannya adalah video-video yang mendatangkan kelucahan. Tengok bercumbu di antara lelaki dan perempuan. Mereka ni melihat. Ada kalanya lama kelamaan terlalu kerap melihat, ingin mencuba. Sebab tu mata dan telinga anak-anak ni perlu dengar dengan sesuatu yang baik yang mendatangkan manfaat bagi mereka agar menjadi contoh. Siapa? Para ibu dan juga para ayah. Para ayah mesti cakap baik-baik. Marah sekali macam mana, jangan keluar sampai perkataan bodoh. Jangan sampai keluar perkataan pukimak. Jangan sampai keluar perkataan bongong. Jangan sebut bangang. Sebutlah benda-benda yang mendatangkan satu ideologi. Bila anak dengar, anak akan sebut suatu hari nanti bila mana dia marah. Sebab anak-anak ni baik. Sebab tu para ayah ni adalah menjadi satu contoh yang baik kepada seorang anak. Juga ibu. Ibu pun jangan selalu kerap menunjukkan kemarahan kepada si ayah. Nanti menampakkan satu adab yang tak baik. Nanti bila dia kahwin, dia tengok mak pun selalu marah ayah. Kenapa aku tak boleh marah suami? Itu nyata salah. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Dan disebutkan pada nota kaki 93. Hadis marfu, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul A'la bin Abdul A'la al-Qurasi an Da'ud bin Abi Hinda an Amir anna Nu'man bin Bashir haddatsahu anna abahum talaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala akulla waladaka nahalta qala la qala fa ashhid ghairi summa qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'a qala bala qala fala iza qala Abu Abdullah al-Bukhari laisha syahadatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rusah sahih. Tuan yang terahmati Allah. Apa katanya? Daripada Amir bahawasanya An-Nu'man ibnu Bashir telah menceritakan kepadanya, kata Nu'man, bahawasanya bapaknya pernah mengajaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku meminta engkau menjadi saksi bahawasanya aku telah memberi An-Nu'man itu dan ini. Disuruh Nabi janji, wahai Rasulullah, tengok ni, aku beri Nu'man macam-macam. Supaya engkau jadi saksi bahawasanya aku ni beri dia macam-macam. Macam kita lah, anak kita kan, macam-macam kita bagi. Dan ketika itu lalu Rasulullah bertanya, apakah semua anakmu engkau beri? Dia menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu engkau carilah saksi selain aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kau juga suka jika mereka itu sama dalam berbakti? Dia telah menjawab, bahkan Rasulullah telah bersabda, jika demikian jangan engkau lakukan itu. Abu Abdullah Al-Bukhari, persaksian daripada Nabi bukanlah ruksah. Makna di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesungguhnya dia suruh Nabi menjadi saksi apa yang diberikan kepada Nu'man, tetapi dia tak memberi, hanya sekadar saksi, walaupun ia adalah kanak-kanak. Nabi tak ajar kita menipu. Nabi tak ajar kita kalau nak buat pada baik anak-anak dalam keadaan menipu. Kita cakap sesuatu yang kita tak buat ternyata salah. Sebab Allah menyikirkan dalam Quran, katanya, wahai orang-orang beriman, mengapa kau katakan sesuatu yang engkau tak lakukan? Mengapa engkau lakukan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Kata Allah dalam Quran. Di sini, bapaknya Nu'man, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan supaya Rasulullah menjadi saksi, aku beri Nu'man itu ini, sedangkan dia tak memberi. Sedangkan Nabi kata, tidakkah kau suka jika mereka itu sama dalam berbakti? Maksud dia apa? Berbakti ni, mereka pun akan berbakti kepada engkau kalau kau melakukan perkara itu dengan benar, ikhlas. Tapi kamu buat dalam keadaan menipu, bagaimana mereka nak berbakti kepada kamu? Makanya kata Nabi dalam hadis ini, tuan-tuan, kalau nak memberi pada anak, berilah. Tetapi jangan istilah berkata dalam keadaan kita
kita menipu. Contoh kita kata apa? Kita pergi ke anak kita, kita kata dulu bapak, dulu bapak, dulu bapak, dulu bapak. Dulu mak kan, dulu mak, dulu mak, dulu mak, dulu mak. Cerita-cerita tapi benda tu kita tak buat. Kita nak cerita saja kepada siapa? Kepada anak kita. Sebab tu Nabi marah. Sedangkan kau tak buat, tapi kau suruh aku jadi saksi. Ternyata Nabi tak nak menjadi saksi. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi marah. Mana boleh benda macam ni jadi saksi? Benda hang tak buat. Jadi hang nak anak hang berbakti. Kenapa kau tak lakukan betul-betul apa jua kebaikan pada anak-anak kau? What you give, you get back. Kalau kita beri kasih sayang yang baik pada anak kita, tunjukkan adab yang baik pada anak kita, mesti dia akan ikut. Ini kamu tunjuk satu adab yang tak baik, kamu tak buat. Tapi kamu suruh ke aku bohong supaya kata kamu buat benda ni. Ternyata itu salah. Kerana sifat-sifat seorang ayah itu boleh pergi kepada seorang anak. Maka kalau semampu mana yang kamu nak bahagiakan dia, bahagiakan. Jangan kamu katakan sesuatu yang kamu tak buat. Kerana itu adalah menipu. Bila menipu, hukumnya berdosa. Anak-anak ini yang ditipu. Anak-anak ini yang biasa ditipu. Ditipu maksud apa? Mereka ini diajar, ditipu. Bukan mereka menipu, tapi bapaknya menipu dalam pemberian akan menjadikan mereka seorang penipu nanti di suatu hari. Sebab tu Nabi kata, kamu nak ajar anak, apa jua sekalipun kamu mesti jujur. Jangan sesekali kamu tipu anak. Hanya sekadar kamu nak berhentikan dia menangis, kamu cakap nanti balik, kamu akan belikan gula-gula. Ternyata Nabi kata, kamu beli gula-gula tak? Sedangkan dia kata, tidak ya Rasulullah. Maka kamu telah mewarisi satu sifat yang tak baik, iaitu sifat penipu. Sebab tu Nabi tegah pada sahabat tadi. Kalau kamu buat begini, kamu suruh aku jadi saksi kepada Nu'man bahawasanya engkau telah beri itu dan ini. Tetapi engkau sendiri tak beri. Di sini kamu telah mengajar satu sifat kepadanya, adalah sifat bohong. Macam mana dia nak berbakti kepada kamu sedangkan kamu menunjukkan sesuatu yang kamu tak lakukan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan terrahmati Allah. Saya suka kata kat sini tuan-tuan. Kita ada anak-anak. Kita ada anak-anak yang sedang besar. Mungkin anak-anak kita semua dah kahwin. Mungkin ada anak-anak kita yang belum kahwin. Kita nak didik anak kita. Kita nak ajar anak kita. Benarkan apa yang anak-anak kita benarkan. Maka di sini didiklah mereka. Jangan didik mereka dengan penipuan. Bila didik mereka dengan penipuan, maknanya sifat-sifat itu telah kita ajarkan. Kalau kita ajar mereka dengan sifat melawan suami kita di hadapan anak, maka sifat itu telah berpindah kepada anak-anak kita. Sebab itu perkara ini amat-amat ditakuti. Apabila mengajar anak kita tentang pembohongan, pada masa yang sama kita tak melakukan sesuatu perkara tersebut. Maka Nabi tegah benda tu dan Nabi kata, aku tak mau jadi saksi. Walaupun kamu nak buat sesuatu ni supaya senangkan kamu. Walaupun dia kanak-kanak, kamu cakap iya-iyakan saja. Tetapi ingat sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ya Muhammad Rizwan. Assalamualaikum. Salam. Awal tu tanya ni. Okey. Dari segi didikan anak-anak tu, okey. Ustaz ada bagi tahu, kisah dan kita semua tahu jikalau bapa bodek anak mintik. So macam mana kalau kita nak menghalang anak itu daripada melakukan kesalahan berulang kali? Dan kedua dia, macam mana kita nak memberi teguran secara hikmah? Maksudnya Ustaz tadi cakap jangan panggil bodoh, benda-benda yang tak sepatutnya lah. Tapi didikan macam mana ketegasan seorang bapa dan ibu tu untuk buat anak tu ikut kata kita yang mengikut syariat Islam lah, jikalau boleh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Awal tu tanya. Masya Allah, tabarakallah. Boleh lah saya jawab lah. InsyaAllah. Saya pun lupa-lupa soalannya. Ada soalan pertama tadi. Soalan pertama tadi apa? Dari segi teguran. Yang kedua? Yang kedua cara didikan tu. Maksudnya macam mana nak buat anak-anak ikut kata kita. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Kalau kita belajar dalam ilmu psikologi. Ini psikologi. Psikologi ni satu ilmu yang kita boleh pelajari. Dia kata Ustaz, macam mana kita nak tegur anak? Anak ni Allah sebut dalam Quran sesungguhnya anak-anak dan harta ini jangan dilalaikan
daripada kamu mengingati Allah. Dan anak-anak juga harta ini adalah satu ujian. Mana ujian ini kita kena hadapi. Bila mana ada permasalahan datangnya daripada Allah, Allah juga akan permudahkan. Selesai bab itu. Maka anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang nak anak-anak tak dengar kata. Tak ada seorang pun yang nak anak yang tak dengar cakap, yang kurang ajar, yang sampai pada masa yang sama kita stres untuk jaga mereka. Tidak ada. Sebab tu Allah mengatakan ujian bagi kita harta dan juga anak-anak. Mana anak-anak tu fitrah. Fitrah. Seperti mana Tuan bertanya tadi, anak tu fitrah, dia bersih. Mungkin ada orang kata, istilah orang Melayu kita kata, kalau anak pusar dua ni, dia nakal sikit. Tapi kalau anak pusar satu ni, dia baik. Betul-betul ke kekanda Amirah? Betul boleh pakai ke? Boleh pakai ke macam tu? InsyaAllah. Ada orang kata, ya, saya kata pendapat orang dulu. Dia kata dulu. Maka kita nak tegur anak kita. Macam mana kita nak tegur? Kalau anak-anak kecil, dia bukan tahu apa yang kita kata. Tetapi kita tunjuk mereka dengan perbuatan. Bila anak tu dah 8-9 tahun, dia mula ada express. Apa kata? Reaction. Ekspresi. Maksud dia, bila mana kita bercakap, dia ada satu impress action terhadap apa yang kita katakan. Contohlah, apa yang kita katakan. Bila dah dewasa, dia boleh melawan apa yang kita katakan. Ini anak-anak. Maka, sebab itu pepatah Melayu menyebutkan meletur bulu biar dari rebungnya. Kalau daripada kecil, kita tegur dengan hikmah. Bila besar, akan mereka rasa teguran itu datang dengan hikmah. Bermulalah daripada bawah. Persoalannya, kalau daripada atas macam mana? Daripada atas, kalau kita nak lentur buluh tu, memang lama. Kalau kita bakar sekalipun, dia tak akan lentur. Dia akan jadi hitam. Jadi macam mana? Gunakan psikologi, jadikan mereka sebagai teman ataupun kawan. Borak seperti mana mereka suka berborak, insyaAllah di situ kita akan dapat tegur mereka. Bagi yang dewasa, bagi kanak-kanak dengan perbuatan. Bagi terlalu dewasa, dia dah jadi buluh. Buluh ni jenis kerah. Bila kerah, batang tu walaupun dibakar, dia akan apa? Dia tetap juga tidak akan lembut. Dia tak akan lembut sebab dia dah kerah. Dia akan hitam saja. Bila lagi kata, dia lebih mendalam. Tapi, jadikan mereka sebagai teman. Kata Nabi SAW, pada usia-usia begini, kena jadikan mereka macam kawan. Kenapa mereka lebih senang mendengar cakap kawan daripada cakap kita? Sebab mereka kawan. Kita adalah seorang yang. Tapi perwatakan kita seperti kawan, barulah anak-anak kita akan dengar. Sebab tu kata Nabi, seusia-usia begini, perlu jadikan mereka sebagai kawan. Masya Allah. Tabarakallah. Dan juga tadi Tuan kata soalan yang kedua, macam mana nak suruh dia ikut kita? Dengar kata kita. Yang pertama tuan-tuan, setiap apa jua masalah, setiap apa buat pertolongan, jangan lupa kita minta tolong pada Allah. Mesti doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anakku anak yang dengar kata. Anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Bila kita berdoa, bukan terus dapat tuan-tuan. Mungkin Allah lambatkan, tetapi mesti ada usaha. Bagaimana? Sebab tu Nabi bagi tahu ada peringkat demi peringkat. Waktu mereka kecil, jadikan lagi mereka seperti raja. Lama besar, Nabi kata khotan 10 tahun. Kalau tak solat, Nabi kata khotan. Bila sampai umur 11-12, mereka dah berfikir, mereka dah ada syahwat, mereka ada keinginan, mereka ada kehendak. Maka di situlah saat kita menjadikan mereka satu teman. Teguran ada, tetapi cara hikmah, bukan tegur seperti mana kanak-kanak. Sebab tu orang dulu tuan-tuan, memang dia tegur anak-anak memang agak kerah. Ada kala mereka rotan. Kadang-kadang sifat tu menyebabkan kata ulama menjadikan dendam pada anak-anak besar. Kena rotan, kena duduk dekat dalam apa? Dekat pokok, lepas tu kena kerengga tuan-tuan. Sebab anak-anak ni dia sedang membesar, pemikiran mereka nak happy dan enjoy tanpa memikirkan sesiapa. Sebab tu di sini kita ambil iktibar bagaimana nak dengar kata-kata kita. Pertama mesti kita minta Allah tolong. Supaya Allah berikan hidayah pada anak-anak kita. Yang kedua apa? Jadikan mereka itu seperti mana saya kata kawan kita. Yang ketiga, tegur mereka dengan hikmah. Yang keempat, we must have spend time dengan mereka walaupun sesibuk mana.
Sebab daripada situ mereka akan mula respect kita. Tapi kalau kita tidak ada time untuk mereka, kita sibuk dengan kerja, sampai balik kerja kita tak nampak mereka, tiba-tiba nak tegur mereka, mereka tidak akan rasa satu teguran sebab kita sendiri tak pernah ada masa untuk duduk dengan dia, mengambil berat tentang dia. Wallahualam. Terima kasih atas pertanyaan tuan tadi. Mudah-mudahan terjawab. InsyaAllah. Sama-sama. Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi. Ayah ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya masuk hadis yang ke 52. Alhamdulillah. Babu birril abi liwaladihi. Bab pada menyatakan berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Hadatsana ibnu Makhladin an Isa bin Yunus anil Wassafi an Muharibi bin Disarin an ibn Umar qala innama sammahumullahu abrara li'annahum barrul aba'a wal abna'a kama anna liwalidika alaina haqqan kazalika liwaladika alaika haqqun. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah telah menamakan mereka dengan abrar, orang-orang yang baik. Abrar, al-abrar, orang-orang yang baik. Kerana sesungguhnya mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah dan anak-anak mereka, sebagaimana bahawasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atas kamu. Maka seorang ayah ada hak ke atas anak-anak. Haknya apa? Memberikan didikan yang terbaik, memberi layanan yang terbaik, memberi keperluan yang terbaik. Hak kepada anak-anak. Ini bila kita ada anak, kita ada hak ke atas mereka. Allah bagi kita anak. Bukan untuk kita buat anak saja. Buat anak pandai, jaga anak tak pandai bayar. Hak kita pada anak-anak mesti berikan mereka didikan agama. Mesti berikan mereka keperluan secukupnya. Berikan mereka kebaikan dunia dan akhirat. Hak kita kepada anak-anak itu mesti ada. Jaga mereka dengan kasih sayang. Didik mereka dengan kasih sayang. Besarkan mereka dengan kasih sayang. Hak seorang ayah itu ada. Sebab tu bila jadi seorang ayah, maka banyaklah tanggungjawabnya. Dengan isteri kita pun dah banyak tanggungjawab. Apatah lagi dengan seorang ayah. Sebab ayah ni boleh ditarik anak perempuannya masuk ke dalam neraka. Sebab tidak ada didikan agama. Anak-anak yang tidak menutup aurat, anak-anak yang melakukan maksiat, anak-anak yang melakukan sesuatu kemungkaran, menjadikan sesuatu itu satu benda yang amat-amat ditakutkan. Sebab hak kita sebagai seorang ayah mesti ada pada anak-anak. Sebab tu ada orang kata, minta maaf ya kepada para ayah. Ini kita cerita tentang ayah. Ayah ni memang dia sibuk kerja. Ya, ternyata ayah ni dia sibuk kerja. Sibuk kerja, siang malam kerja. Kadang-kadang tak ada jumpa anak. Hak kita dengan anak-anak kat situ dah hilang. Kita selalu fikir orang lelaki ni, kalau nak kerja saja, bagi duit, lepas tu benda lain tak ada. Hak seorang ayah ni mesti faham didikan anak. Dia faham agama, tak faham agama. Dah cukup keperluan, mesti fahamkan dia dengan agama. Bukan hak ayah ni bagi makan, minum, tidur saja, tuan-tuan. Sebab amanah. Hak ni, jagaan kita mesti ada didikan agama. Setiap seorang ayah mesti ada tanggungjawab pada anak-anak mereka. Jangan diabaikan. Jangan hanya pandai melakukan anak, tapi bila anak nak sesuatu, kita tak mampu tunaikan atas dasar keperluan, bukan atas dasar kehendak. Ni kita kata hak. Dan juga katanya, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atas kamu. Anak-anak pun juga ada hak ke atas seorang ayah. Sebab tu kata Nabi SAW, tuntutan itu akan berlaku di akhirat. Sebab kamu mempunyai hak ke atas dia, dia mempunyai hak ke atas kamu. Kamu tak ajarkan dia agama. Kamu tak didik dia dengan agama. Kamu orang yang faham agama. Kamu masuk surga, tak masuk. Kata malaikat, anak-anak kamu ada yang berada dalam neraka Allah. Dia klaim depan Allah, wahai Allah, ayahku tak pernah beri didikan agama kepada aku. Ayah aku tak pernah berikan pengajaran tentang agama kepada aku. Dia solat, tapi dia tak suruh aku solat. Dia pergi masjid, tapi dia tak pernah ajak aku pergi ke masjid. Kita tak lepas tanggungjawab bagi seorang lelaki. Sebab tu bila kita berkahwin saja, tanggungjawab itu amat besar bagi seorang lelaki. Kerana lelaki ini seorang pemimpin. Jatuh bangun keluarga itu mesti seorang lelaki. Sebab tu kalau kita tengok Perdana Menteri yang dilantik, tanggungjawabnya besar.
ekonomi negara, kestabilan, kemakmuran. Semua itu akan dibuat. Tapi kalau tak berjaya, dia kena turun. Maknanya kalau kita sebagai seorang ayah tak berjaya mendidik anak, tapi usaha tak apa. Tapi ini jenis tak usaha, tahu diri dia saja. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi dia buat tak tahu saja, tuan-tuan. Maka kita pun ada hak ke atas anak kita pun ada hak ke atas kita. Sebab tu bila anak-anak berkahwin, sebagai contoh anak lelaki berkahwin, walaupun ada isteri, tanggungjawab pada ibu ayah masih ada. Mesti kita kena tolong, mesti kita kena bagi. Mak ayah kita tak ada duit, kita bagi. Tanggungjawab. Tapi kalau perempuan pada suaminya, wallahu a'lam. Kena faham konsep tu. Hak ke atas kita, kita pun ada hak ke atas anak kita. Kita memberi, dia merasa. Saat kita tua, dia memberi, kita merasa. Jangan jadi anak-anak yang lupa jasa. Bila dah tua, mak ayah buat tak tahu saja. Sedangkan ada duit, tapi tidak berbakti kepada orang tua. Penat lelah orang tua besarkan kita, tapi kita abaikan. Tetapi hari ini, kita dah besar, kita ada kerjaya, jadikanlah diri kita ni orang yang suka, apa tuan-tuan? Orang yang suka memberi kebaikan kepada mak ayah kita. Wallahu a'lam. Pada hadis yang ke-54 berkaitan dengan bab kebaikan, berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Bukan baik itu hanya memberi apa yang diinginkan, tetapi baik itu dalam agama. Mesti dididik dengan agama, mesti berikan yang terbaik pada anak, sokong daripada segi moral. Sebab anak-anak ini ada kala yang mengadu, Ustaz, saya kalau dengan mak saya best, kalau dengan ayah saya kurang, sebab ayah saya ni tak mau kawan saya, tak mau layan saya, dia tak rasa benda tu. Tapi kalau kedua-duanya ada, insya-Allah anak kita akan jadi baik-baik saja. Mesti ada ibu dan ayah, mesti ada dua kasih sayang. Sesibuk macam mana, mesti ada spend time untuk anak-anak supaya mereka tak rasa hilang kasih sayang seorang ibu dan ayah. Wallahu a'lam. Pendengar ini ada 15 minit, boleh kita buka soalan kepada mereka yang nak bertanya. Insya-Allah. Okey, ada soalan daripada ibu-ibu dan ayah-ayah yang nak mendengar? Insya-Allah. Untuk bertanya soalan, 2 hadis yang saya kongsikan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat fahami ataupun kita dapat betulkan. Yang mana kurang faham, kita bagi faham. Yang mana faham, kita fahamkan lagi. Sebab ini tanggungjawab kita bersama dalam membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad. Seperti biasa, ada 15 minit, ada soalan daripada ayah-ayah ibu bunda yang rahmati Allah yang nak bertanya, insya-Allah. Jangan malu, angkat tangan, buka mikrofon. Insya-Allah. Di manakah? Saya baca teks. Ya, saya. Kalau anak kan, dia nak minta izin, ibu ke ayah dulu? Ke macam mana tu? Dia kata, Ustaz, kalau anak dia nak minta izin ke ibu ke ayah dulu, tengok sesuatu dahulu. Kalau makan, minta ayah. Kalau duit, kalau makan, minta ibu. Tapi kalau nak duit, minta ayah. Sebab ayah yang kerja, melainkan ibu juga diberikan ayah duit. Dua-dua boleh. Keizinan dua-dua boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau sesuatu itu perlu minta persetujuan pada seorang suami, maka mintalah. Tetapi persetujuan itu tak boleh dibuat seorang isteri kalau diminta pada seorang isteri. Ni anak nak minta ni, si isteri mesti bagi tahu di suami dahulu. Wallahu a'lam. Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, Tuan Muhammad. Siapa nama? Tuan Muhammad. Ya, ada soalan apa tu? Berkaitan dengan satu betul ke apabila kita buat satu perkara kebaikan atau keburukan, ia akan berbalik pada diri kita dan keluarga kita ataupun akan dipengaruhi oleh anak-anak kita? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia kata, Ustaz, betul ke bila kita buat kebaikan dan keburukan itu, dia akan kembali kepada anak kita? Ya, hidup inilah yang kita katakan sesuatu putaran masa. Hari ini kita berada di atas, orang di bawah. Adakala mereka yang di bawah di atas, kita berada di bawah. Adakala mereka ke atas saja terus.
ada di kalangan mereka di bawah terus tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa yang kita buat betul ke Ustaz akan menjadi kepada kita macam ni. Sebab tu orang tua kata, bila tengok sesuatu benda tak baik melibatkan orang lain, jangan berkata, tetapi cukuplah hanya sekadar diam. Kerana kata-kata kita tu boleh berjangkit kepada anak-anak kita. Itu benar kata orang tua. Memang betul. Ada kalanya kita tak perasan. Ada kalanya kita tengok orang lain punya anak, kita pun bercakap pasal ni. Kita bercakap anak orang tu, tengok kau jangan jadi macam anak orang tu. Tak perlu kita komen pasal orang tu, orang ni, orang tu. Baik kita jaga anak kita sendiri. Sebab kalau kita komen, takut-takut nanti dia berbalik kepada kita. Dipanggil dalam hidup adalah karma. Karma dalam kehidupan sebab melihat sesuatu buruk yang sering diucap-ucapkan daripada mulut kita. Lantas dia melekat ke dalam ahli keluarga kita. Sebab itu, bila kita lihat sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik, sebut saja itu mungkin sudah menjadi bahagiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu lagi menambah lauk ataupun nasi. Ya betul, setiap kebaikan, keburukan itu boleh datang kepada kita. Kalau kita buat baik pada anak orang lain, insya-Allah orang lain pun buat baik kepada anak kita. Tapi kalau kita buat sesuatu yang jahat pada anak orang, takut orang lain pun buat jahat kepada anak kita. Sebab tu what you give, you get back. Kau buat baik, orang balas baik. Hak buruk dibalas buruk. Kan Allah sebut dalam Quran, setiap yang baik akan dibalas baik. Setiap yang buruk akan dibalas buruk. Gitu juga kita dengan manusia. Kita buat baik, orang balas baik. Tapi kalau kita buat buruk, orang akan balas buruk. Wallahu a'lam. Terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab. Sama-sama Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah dah 9.20. Mungkin ada admin kita sebarang hebahan kuliah pada hari ini, insyaAllah. Di manakah moderator kita pada pagi ini? Ada Bonda Nurini. Bonda Nurini. Alhamdulillah. Saya ingat Bonda pergi masak sabdah. Tak masak hari ni. Hari ni tak masak. Ustaz, Awak tak ada masak. yang nak tanya soalan lagi ke Ustaz? Tak tahulah, saya pun tak pasti ada tak ada. Tapi ada 2 orang tanya. Inilah 9.20 ni, mungkin Bonda Nurini ada hebahan. Kita hebah. Lepas tu kita tutup dengan doa, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah syukur kita pada Allah. Kuliah duha kita berjalan dengan lancar. Kuliah hari ini menceritakan adab seorang ayah yang berbuat baik pada anaknya. Banyak pengajaran di sini supaya kita sebagai ibu bapa, ibu dan ayah menunjukkan akhlak dan adab yang baik dan contoh yang baik kepada anak-anak sebagai kepada penjaga mereka lah. Jadi ibu bapa kena jadi ibu bapa yang jujur, ikhlas dan adil. Moga semua yang disyarahkan hari ini menjadi pegangan dan pedoman kepada kita semua jemaah. Jadilah ibu bapa yang beriman untuk mendapat keluarga yang beriman, insya-Allah. Kita tangguh perbincangan kita hari ini, Ustaz. Ya. Okey, untuk tu saya nak buat sikit hebahan kuliah pada hari ini. Pada pukul 2 petang kita ada kuliah Zuhur Halaqah Tahfiz bersama Ustazah Helen. Pada pukul 5.15 kita ada kuliah Asar bersama Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Nur, Risalah Adab Sulukil Al-Murid. Dan pukul 8 pada malam kita ada kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Majid Ustaz Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Pada pukul 9 malam kita ada Ustazah Humaira Tahsin Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Ashraf Su'arim dengan hadis-hadis sahih. Dengan ini Gemah Nur Iman mengucapkan terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua jemaah dan mohon Ustaz bacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan anda ada sebarang kesilapan dan kekurangan dalam majlis ini, mohon maaf. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kami sendiri. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa besok hari dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Ustaz. kasih Ustaz. Salam, Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ustaz, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Baik, semua. sama-sama. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum.